Kembali semula dalam berita wilayah. Perdana Menteri hadir merasmikan pra-peluncuran Kongres Ekonomi Bumiputra KEB 2024. Beliau diiringi Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Turut hadir Menteri Komunikasi Fahmi Fadil serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. KEB 2024 dijadual berlangsung pada 29 Februari hingga 2 Mac di Putrajaya. Bertemakan positif, progresif, inovatif, KEB 2024 adalah landasan penting dalam mencari jalan lebih serius bagi memperkasakan ekonomi Bumiputra. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 itu akan meneroka beberapa aspek teknologi dan peluang baharu yang masih belum dikuasai di Malaysia. Hasil program itu akan dijadikan sebagai unjuran ekonomi Bumiputra untuk 10 hingga 20 tahun akan datang. Diperbincangkan di peringkat sekretariat ialah dengan memperkasakan institusi dan agensi yang telah diwujudkan sejak Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama pada tahun 1965. Dan kita juga mahu melihat bahawa peranan yang telah diberikan kepada agensi-agensi itu harus dinilai keberkesanannya. Radio rasmi JAKIM Salam FM terus mendapat tempat di hati pendengar. Menginjak usia 15 tahun penubuhan, Salam FM sentiasa menambah baik pelbagai program dan rancangannya. Langsung dari Kompleks Islam Putrajaya, Ahmad Abu Bakar teruskan dengan perinciannya. Terima kasih Zahira. Mula bersiaran pada tahun 2009 dengan berkongsi konti di Radio Asyik FM sehingga beralih ke konti sendiri pada tahun lalu. Salam FM terus mengumpul pendengar dan pengikutnya yang tersendiri. Menjengah usia 15 tahun ke udara, stesen radio Islamik bawah JAKIM itu tidak ketinggalan bersiaran di semua platform media sosialnya. Laporan wartawan JAKIM Nur Leila Muhammad Zain. Objektif penubuhan Salam FM melahirkan ummah progresif dan berakhlak mulia menerusi rancangan-rancangan dan lagu-lagu hiburan yang mendidik jiwa. Selari senario semasa dengan radio Islamik mula menjadi pilihan pendengar, umpama membuka ruang kepada Salam FM untuk terus lebarkan siarannya di media digital setanding stesen radio lain. Kerana sekarang ini kita bukan sahaja ada platform yang konvensional, kita juga ada peranan media sosial dan juga digital platform. Seperti kita juga ada di RTM Klik dan juga di TikTok, YouTube, Instagram dan Facebook. Jadi kita berharap agar peranan menyebarkan dakwah, ilmu pengetahuan dan juga nilai-nilai murni dapat sampai ke seluruh dunia lah. Salam FM juga berperanan sebagai penerbit tunggal rancangan agama di stesen radio RTM berbahasa Cina, Tamil, Melayu dan orang asli di samping rancangan untuk stesennya sendiri. Dan juga lagi satu, kita ada program Di Sebalik Mata. Di mana kita ulas alam di sebalik mata. Tak semestinya kita ni hidup di dunia ini, kita sebenarnya tak hidup sendiri. Kita ada jin dan sebagainya. Menjadi penyampai Salam FM juga bukan mudah kerana mereka perlu menghibur dan pada masa yang sama menyampaikan nilai-nilai murni dan berdakwah. Sebab kebanyakan pendengar ni sukakan hiburan. Tetapi Salam FM ni dia banyak memberi ilmu ataupun menyebarluaskan tentang ilmu agama. Dan sebenarnya juga ia memberi kebaikan untuk penyampai-penyampai Salam FM sambil bekerja, sambil kita mendapat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda sedang mendengar Salam FM Menjana Minda. Salam FM adalah sebuah stesen radio di bawah JAKIM yang menerbitkan dan menyiarkan rancangan berbentuk Islamik untuk mendidik jiwa umat Islam. Waktu siarannya 11 malam hingga 8 pagi. Pastinya Salam FM mempunyai pendengarnya yang tersendiri.
Setelah 15 tahun ke udara, Salam FM akan terus komited menjana minda. Leila Zain, laporan JAKIM untuk RTM. Salam FM 15 tahun menjana minda. Hentikan penggunaan ruqyah dan istilah makanan sunnah bagi tujuan mengaut keuntungan dan melariskan produk. Tindakan itu dibimbangi kerana termasuk dalam perbuatan memperdagangkan ayat-ayat Al-Quran yang ditegah dalam Islam. Menurut Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah, keputusan itu telah difatwakan pada tahun 2015 oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-108. Islam jelasnya tidak menafikan penggunaan ayat ruqyah dan Rasulullah pernah menyebutkan bahawa sebaik-baik ubat ialah ayat-ayat Al-Quran. Bagaimanapun ia tidak boleh dikomersilkan. Muzakarah berkenan memutuskan tidak boleh menggunakan apa-apa produk dengan satu dakwaan sunnah dan sebagainya kerana ia dibimbangi akan dijadikan alat untuk berjual beli pula tentang sunnah berkenaan, dan itu tidak bagus untuk kita lihat agama itu seolah-olah menjadi bahan untuk meraih kekayaan, meraih keuntungan dengan cara yang begitu. Keadaan itu sudah agak berkurangan. Maknanya masyarakat sudah makin memahami tentang tidak boleh bermain-main klaim itu dan ini. Terdapat pelbagai cara untuk membuat air ruqyah menurut ulama salaf. Tetapi apa yang penting memastikan dakwat atau bahan yang digunakan untuk membuat air tersebut tidak memudaratkan kesihatan. Reka bentuk unik dan punyai identiti tersendiri Masjid Al-Sultan Abdullah yang terletak di Menara Merdeka 118 Tular dan menerima banyak pujian berkeluasan hampir 1.2 ekar dengan 3 bahagian ruang solat. Ruang masjid mampu menampung hingga 3,000 jemaah pada satu-satu masa. Menariknya, nama masjid ini diambil sempena memperingati pemerintahan Yang di-Pertuan Agong ke-16, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Baginda sendiri berkenan merasmikan mercu tanda bersejarah ini pada tanggal 10 Januari lalu. Yang mana kalau kita lihat di masjid ini, kita ada Dewan Solat ni sebelah bawah dan juga atas boleh memuat 1,000 orang, dan di luar di koridor ni kita ada boleh 1,000 juga, lebih 1,000 lebih, dan kita ada 2 multi-purpose hall sebelah bawah dan sebelah atas yang tu muat lebih pada 700 lebih. So keseluruhannya dalam 3,000 jemaah dalam satu-satu masa. Jadi kita memang buka masjid ini kepada awam untuk solat 5 waktu. InsyaAllah kita akan adakan solat tarawih di masjid ini dan juga disediakan iftar juga, iftar jemaah secara di sini insyaAllah. Gabungan sentuhan moden kontemporari dan kesenian Islam menjadikan reka bentuk pembinaan Masjid Al-Sultan Abdullah istimewa. Serba lengkap dengan kemudahan mengikut kehendak jemaah, termasuk 84 pilih air tempat berwudu, 32 tandas dan 45 petak parkir kenderaan. Segalanya demi keselesaan para jemaah untuk beribadah di samping lokasi terbaik untuk meluangkan masa bersama keluarga di Menara Merdeka 118. Sekian paparan berita dari Kompleks Islam Putrajaya dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Anaf. Keluarga banduan di Zon Tengah kini boleh melakukan pembelian barangan secara dalam talian. Pembelian boleh dibuat menerusi sistem e-belanja dengan lebih pantas dan telus. Ketua Pengarah Penjara Datuk Nordin Muhammad berkata inisiatif itu secara tidak langsung membantu ahli keluarga banduan yang tidak dapat berjumpa, melawat serta mengirim wang belanja membuat pembelian dengan lebih mudah. Pada masa sama memberi ruang kepada ahli keluarga memberi sokongan moral kepada banduan dan memastikan keperluan mereka dipenuhi. Sehingga kini 28 institusi penjara telah menggunakan e-belanja dan ia akan diperluas ke seluruh negara. Tiada sebarang unsur jenayah dikesan dalam kebakaran 5 unit rumah di Flat Street Sabah Ceras Ahad lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata, siasatan lanjut mengenai kejadian itu diserahkan sepenuhnya kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM. Yang tu kita ada bawa siasatan Jabatan Bomba.
Jabatan Bomba. Dibuka oleh Bomba lah. Belum dapat laporan penuh daripada Jabatan Bomba? Setakat ni kita tak nampak lah ada apa-apa unsur jenayah lah. Kalau ada unsur jenayah, maka pihak Bomba, Jabatan Bomba akan edar pada kita lah. Tapi setakat ni tak ada lagi. Terdahulu, hasil siasatan JPPM mengesahkan kebakaran tersebut dipercayai berpunca daripada masalah pendawaian elektrik. Ketika ditemui selepas Perhimpunan Bulanan IPK Kuala Lumpur, Dato' Alauddin berkata kira-kira 2 hingga 3% daripada 10,000 anggotanya mengalami masalah berat badan. Justru semua pegawai dan anggota perlu memastikan berat badan mereka bersesuaian dengan Indeks Jisim Tubuh BMI yang ditetapkan pasukan. Langkah itu penting dikawal secepat mungkin agar warga polis Kuala Lumpur terhindar daripada pelbagai penyakit.